Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Fika. Tajuk pada hari ini ialah Poster Teknik Montaj Pendidikan Seni tahun 5, Standard Kandungan 3.1 Penghasilan Karya Kreatif dan Standard Pembelajaran 3.1.1 Menghasilkan Karya Gabungan dalam bidang menggambar. Apa itu poster? Cikgu nak ceritakan apa tu poster. Poster, untuk pengetahuan kamu, poster ialah alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Okey, ciri-ciri utama poster mestilah ada tajuk. Ni ciri-ciri utama dia, ada tajuk, ada gambar dan ada juga maklumat. Terdapat pelbagai cara untuk hasilkan poster seperti penghasilan poster menggunakan teknik montaj. Jadinya itu yang kita akan belajar pada hari ini. Kita nak buat poster tapi teknik montaj. Okey. Sekarang cikgu nak terangkan apa tu fungsi poster. Fungsi poster, yang pertama, poster tu digunakan untuk iklan. Apakah tujuan iklan? Poster iklan ni bertujuan untuk dia nak untuk mempromosikan barangan dan perkhidmatan. Contohnya poster ni. Ini adalah poster iklan kurma. Jadinya dia nak mempromosikan iklan tentang produk kurma. Dekat dalam sini adalah maklumat sedikit, maklumat yang ringkas tentang kurma tu. Okay, ada gambar, ada huruf-huruf ni, ada tajuk dia. Okey. Seterusnya, poster juga digunakan untuk motivasi. Tujuan dia untuk menggalakkan seseorang itu lebih berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Bila tengok je poster, contoh ni, poster ni tentang kejayaan milik setiap pelajar. Bila tengok je poster ni, terus bermotivasi untuk berusaha dengan lebih gigih lagi mungkin. Okey. Seterusnya, fungsi poster ialah untuk poster filem. Okay, poster filem ni tujuan dia untuk mempromosikan filem. Ni contoh poster filem. Ni filem tentang animasi Puteri Merah Jambu. Dekat bawah ni adalah senarai pelakon dia semua ni kan. Okey, ini adalah untuk mempromosikan filem. Dan yang terakhir, fungsi poster ialah poster tentang kempen. Poster tentang kempen bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap sesuatu perkara. Okey, kita lihat contoh poster dia. Okey, yang ni kempen kesedaran prihatin tentang OKU. Tentang orang-orang kurang upaya. Okey, jadinya nak menyedarkan masyarakat tentang adanya orang kurang upaya dalam masyarakat kita dan kita perlu prihatin terhadap mereka. Okey, poster kempen, contoh-contoh poster kempen yang lain ialah poster kempen membaca buku. Dan yang terkini kita nak buat ni, poster kempen bagaimana kita nak mencegah COVID-19. Okey, sekarang ni Malaysia dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadinya kita bertanggungjawab untuk menghasilkan satu poster untuk memberi kesedaran pada sekolah kita, pada komuniti sekolah kita tentang pencegahan COVID-19. Okey, nanti kita buat tau. Tadi cikgu dah terangkan serba sedikit tentang poster. Sekarang ni cikgu nak terangkan pula apa tu montaj. Okey, montaj ialah gubahan gambar. Okey. Gubahan gambar daripada sumber media cetak dan media elektronik. Proses penghasilan montaj melibatkan aktiviti potong dan tampal. Dia melibatkan aktiviti potong dan tampal. Maksudnya, kamu kena cari gambar-gambar yang daripada media cetak ataupun media elektronik. Kamu boleh cari dekat internet dan sebagainya. Okay. Kamu boleh print, kamu boleh cari daripada majalah lama, surat khabar, kamu potong dan tampal. Okey. Potongan objek yang disusun berdasarkan tema akan mewujudkan kesan kesatuan dan penegasan pada keseluruhan poster.
gabungan poster dan montaj menjadikan persembahan lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Okey, kita nak cari gambar-gambar tu pun, kita perlulah tahu apa temanya. Okey, kalau contohnya kita sekarang kita nak buat tentang COVID-19. Jadinya apa gambar-gambar yang sesuai untuk menggambarkan pencegahan COVID-19. Itu yang kita cari. Jangan pula kita cari gambar yang tak ada kena-mengena dengan pencegahan COVID-19 dengan tema yang kita nak buat tu. Okey, perlu ambil gambar daripada yang melibatkan berdasarkan tema yang diberikan. Apa yang perlu ada dalam sesuatu poster teknik montaj supaya poster kamu tu menarik? Yang pertama ialah tajuk poster. Tajuk poster ni kena ada unsur penegasan lah. Okey, ada unsur penegasan supaya kena pastikan muka type yang kamu gunakan tu sesuai, okey, jelas. Kalau kamu nak highlightkan dengan yang COVID-19 tu kan, nak ada penegasan pada COVID-19 macam itu penting. Itu kamu kena gunakan font yang sesuai lah, kena jelas dan besar. Contoh kat sini, poster yang ni, selamat datang ke Taman Rama-Rama. Dia nak buat Malaysia. Okay, dia nak highlightkan Malaysia. Jadinya Malaysia ni, dia ada unsur penegasan dekat situ. Okey, kemudian kamu juga perlu ada sedikit maklumat lah dalam poster tu. Supaya sesiapa yang melihat poster kamu tu jelas apa yang nak kamu sampaikan dalam poster tu. Okey, kemudian kamu boleh dapatkan lakaran digital sebagai latar belakang. Ini contoh selamat datang ke Taman Rama-Rama. Dia menggunakan latar belakang ni berunsurkan mercu tanda di Malaysia. Maksudnya kat Malaysia lah dia nak tunjukkan pada orang luar kan. Okey, jadinya kalau kita untuk tengok tema, kena sesuai dengan tema kita. Okey, kemudian yang keempat ialah bahan daripada sumber bercetak sebagai montaj. Kamu perlu ada bahan, contohnya daripada buku lama. Kamu boleh cari daripada buku lama. Kamu boleh ambil bahan daripada internet. Kemudian kamu boleh dapat daripada majalah lama. Perlu sesuai dengan tema yang akan kita buat nanti. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi tugasan kita ialah murid, kamulah dapat menghasilkan satu karya gabungan poster dan montaj bertemakan pencegahan COVID dengan kemas dan kreatif. Okey, tema kita pencegahan. Tema kita ialah pencegahan COVID dengan kemas dan kreatif. Okey, seterusnya, kamu perlu membentangkan hasil karya gabungan poster dan montaj ni secara kreatif. Ini akhir sekali. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana kamu nak buat tugasan ni. Jangan risau. Okey, tema yang ditetapkan ialah pencegahan COVID. Okey, jadinya bagaimana langkah-langkah kita nak menghasilkan karya kita pada kali ni. Okey, langkah yang pertama ialah tentang perkembangan idea. Okey, kamu perlu buat perkembangan idea dulu. Dalam perkembangan idea ni, kamu perlu jana idea dengan membuat rujukan di internet tentang poster pencegahan COVID. Cari idea sebanyak mungkin supaya kamu boleh hasilkan idea kamu sendiri. Ambil sikit-sikit, tiru sikit-sikit dan kamu boleh bina idea kamu sendiri. Kalau kita tak tengok contoh, kita tak dapat gambaran bagaimana kita nak buat kan. Okey, seterusnya kamu perlulah lakarkan idea kamu. Dah lihat, dah tengok rujukan dekat internet, gambar-gambar yang bersesuaian tentang pencegahan COVID ni, kamu lakarkan idea. Dalam lakaran idea, kebiasaannya kita perlu buat 3 lakaran. Okey, selepas dah buat 3 lakaran ni, kamu pilih salah satu. Sekurang-kurangnya 1 sebenarnya. Okey, kalau tak dapat 3 pun, sekurang-kurangnya 1. Okey,
lebih baik buat 3 lakaran dan kamu pilih mana yang terbaik. Okey, langkah seterusnya, kamu buat penentuan bahan. Bila masa penentuan bahan ni, kamu kena kenal pasti bahan yang akan digunakan. Daripada lakaran tadi, kamu dah boleh tahu dah apa yang kamu nak gunakan, bahan ataupun dan alatan yang nak kamu gunakan sepanjang proses ni. Kamu kena sediakanlah peralatan dan bahan tu, kamu sediakan siap-siap supaya mudah nanti kamu nak buat kerja. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah penghasilan karya. Semasa penghasilan karya ni, inilah masanya kamu nak mewarna, kamu nak perlu menggunting dan kamu perlu menyusun atur apa yang telah kamu rancangkan pada sewaktu perkembangan idea ni tadi. Kamu realisasikan apa yang telah kamu lakarkan tadi. Dan yang keempat, akhir sekali, kita buat pameran. Semasa pameran ni lah, kamu akan mempamerkan hasil karya kamu dan kamu akan membuat pembentangan tentang hasil karya kamu. Okey, ini sewaktu jana idea dan lakar idea. Okey, ini adalah contoh-contoh poster-poster yang cikgu dapat daripada internet. Tapi ini hanya 3 sahaja. Kalau kita cari sendiri, kita akan dapat lebih banyak lagi. Kamu cari mana satu yang rasa sesuai dan cantik dalam fikiran kamu. Jangan tiru bulat-bulat, tapi kamu ambil sedikit sebanyak idea-idea yang ada di sini untuk idea kamu sendiri. Okey, contoh yang ni. Yang ni, tengok maklumat-maklumat yang digunakan hanya yang ringkas-ringkas saja. Dia tak perlu banyak-banyak. Okey, ada gambar, ada tajuk. Macam ni, ada tajuk ni, penegasan. Penegasan, di sini kita nampak penegasan COVID-19. Nampak jelas. Inilah unsur penegasan. Bila kamu dah buat idea tadi, cikgu ulang semula, kamu bolehlah tentukan bahan dan alatan. Jadinya kamu perlu sediakan kertas lukisan, mungkin kamu perlukan cat poster, berus, gunting, gam, pen warna mungkin, majalah, surat khabar. Selain daripada itu, kamu pun boleh juga gunakan krayon yang bersesuaian. Apa yang cikgu paparkan dekat sini hanya sekadar idea untuk kamu. Tapi kamu boleh cari idea, gunakan bahan-bahan yang lain yang ada di sekitar kamu dan boleh dapat, dengan bahan tu kamu boleh buatkan hasil karya kamu lebih menarik lagi. Okey, cikgu ulang tayang tadi. Okey, kita dah tengok tadi tentang perkembangan idea. Cikgu dah tunjukkan penentuan bahan, dah tunjukkan. Jadinya, apabila kamu dah buat lakaran idea, maka cikgu harap kamu dapat menghasilkan karya ni dan gunakan masa ni kamu mewarna, menggunting, menyusun atur dan akhirnya kamu dapat membuat pameran dengan apa yang telah kamu hasilkan. Terima kasih mendengar video cikgu sampai habis. Cikgu ucapkan selamat berjaya, semoga berjaya dalam tugasan kamu pada kali ini. Okey, berusaha untuk menghasilkan karya yang kreatif dan menarik. Jumpa lagi. Bye.